Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mula live kita mulakan dengan selawat atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Jadi tajuk hari ini adalah santau di bahagian kepala. Topik ni agak menarik sebab salah satu tanda yang ramai dihadapi oleh ramai orang salah satu tanda yang ramai dihadapi maksudnya ramai orang sakit lah di bahagian kepala, iaitu migraine. Okey, nanti saya akan detailkan tentang isu yang kita bincang. Okey, terima kasih yang menonton live. Mohon untuk share. Bagi saya topik ni sangat-sangat penting sebab sekurang-kurangnya perkongsian saya ni adalah bukan untuk marketing sebenarnya. Sebenarnya saya nak bagi orang kata pendidikan, pengetahuan pada orang ramai supaya kita sedar kalau kata kena santau di bahagian kepala ni macam mana tandanya, sakit dia macam mana. Jadi supaya kalau sakit ni tak kena pada kita, kemungkinan sakit ni mungkin ada pada keluarga kita. Kalau sakit ni tak kena pada keluarga kita, anak kita, mungkin sanak saudara kita, kawan-kawan kita. Sekurang-kurangnya topik yang saya nak share ni, nak bagi tahu semua apa-apa ni adalah sebagai pendidikan, pengetahuan awal untuk kita bersiap sedia. At least tak ada lah kita macam tertanya-tanya, sakit aku ni kenapa dan kenapa dia tak sembuh, kenapa dia tak boleh, sebab apa. Jadi ramai persoalan-persoalan ni dihadapi oleh ramai pesakit yang datang ke pusat rawatan Arus Sufi. Okey, jadi saya akan bincangkan tentang topik ini. Mudah-mudahan dia bermanfaat. Kalau kata ada apa-apa soalan boleh bertanyakan, apa-apa berkaitan dengan santau sihir, saka boleh tanya. Tapi untuk topik hari ini saya nak fokus, nak khusus kepada santau di bahagian kepala. Okey, bila kita terkena santau ni kita tahulah dia macam-macam bentuk. Dia boleh main melalui santau angin, dia udara, dia main pada udara. Ada santau yang orang seru daripada gamak kita, dapat gamak kita. Jadi ada kes yang pasien kita daripada Facebook je, gamak-gamak daripada Facebook pun dia ada orang kata potensi untuk terkena santau. Jadi adakah saya ni yang bercakap ni ada potensi tu? Ya, kemungkinan akan ada potensi terkena santau melalui gambar, pendedahan diri kita, maklumat tentang kita boleh digunakan untuk orang buat khianat dengki. Selama sepanjang saya dah buat live ni, sebenarnya ada je orang test, orang uji, orang hantar gangguan-gangguan dia orang nak tengok sejauh mana kaedah perubatan Arus Sufi. Dan Alhamdulillah lah, bila kita ada guru kita yang boleh kita rujuk, jadi dia orang nasihatkan lah, okey, kita buat rawatan macam ni, kita buang macam ni. Kami tak pernah lah selama ni orang duk hantar gangguan jin kat kita buang saja. Tugas kita kat Arus Sufi ni tak pernah kita nak buat orang. Dan saya pernah ditanya, boleh tak buat orang? Saya boleh cakap, saya tak boleh. Saya tak akan buat orang. Dan insyaAllah selagi saya berpegang pada pendirian guru saya, kaedah perubatan Islam, selagi mana kita berubat orang, kami tak akan buat orang. Walaupun secara asas ni kita faham macam mana orang buat orang ni, macam mana kita faham, tetapi kaedah tu kita hanya faham lah, tapi kita tak boleh amalkan, tak boleh praktis, tak boleh. Okey, jadi kenapa topik ni penting? Sebab ramai orang alami keadaan ni. Okey, sakit yang pertama yang bakal dialami orang-orang yang terkena santau di bahagian kepala, pertama adalah migraine yang berterusan, kan? Terima kasih untuk yang share, yang tengok live sekarang ni. Saya nak beritahu, salah satu santau, tanda-tanda santau di bahagian kepala adalah sakit kepala yang berpanjangan, migraine yang berpanjangan. Okey, macam mana kita nak faham migraine ni? Kebiasaan jenis-jenis kategori santau ni, dia akan sakit atau pening kepala yang berwaktu. Kalau kita sakit start tengah hari, dia akan bawa sakit kepala kita tu ke petang. Mungkin kita rehat, tidur, esok pagi kita bangun, kita akan okey. Pengalaman saya yang pernah kena santau dulu pada sekolah rendah, saya alami sakit kepala migraine. Saya akan mula start selepas Zuhur lah, pukul 2, pukul 3 tu saya akan start sakit. Dan waktu tu sebenarnya saya duduk kat sekolah lagi. Saya sekolah rendah dulu, sekolah agama dekat Seri Abim lah, Al-Ustaz ni. Sekolah rendah Al-Ustaz. Lah ni nama dia Serias. Sekolah rendah Islam Al-Ustaz. Dulu Seri Abim. Okey, masa saya duduk sekolah tu pun saya dah start sakit kepala. Waktu petang sakit setiap hari. Saya akan balik, mak saya akan tengok saya akan tidur, esok pagi kita akan bangun macam biasa, normal. Lepas tu masuk tengah hari akan sakit balik.
Waalaikumsalam Sakira Ghaffar. Okay, terima kasih puan. Mohon share lah video ni, mudah-mudahan bermanfaat. Okey, jadi bila saya sakit tu, sakit kepala migraine tu, jadi saya masa kecil kita budak-budak kan, kita berfikir aku ni sakit kepala ni sebab aku makan sikit kot. Memang kita budak-budak kan tak lalu nak makan sangat. So kita makan makanan yang ada dekat kafe, kat kantin sekolah ni, kita rasa macam yang sedap kita makan, tak sedap kita rasa macam tak makan. Macam tu lah. Ataupun rasa macam aku ni kena mandi tengah hari, kau sakit kepala. Tapi sebab duduk kat sekolah, waktu bila kita nak mandi kan. Jadi banyak andaian-andaian yang bermain di fikiran saya sendiri. Kenapa aku sakit kepala? Aku banyak fikir kan, aku banyak belajar kau sampai berat sangat kepala aku nak belajar. Rasa macam kenapa susah sangat aku nak belajar. Rasa macam tu. Tapi kita yang mengalami, kita saja yang tangguh. Jadi saya mungkin beranggapan macam tu, mungkin kawan-kawan aku lebih kurang sama dengan aku, tapi kita tahan lah sebab kita sekolah, kita jadikan dia macam biasa, rutin biasa. Jadi bila saya duduk sebagai pengamal perubatan ni, bantu guru saya di Arus Sufi, saya dapati banyak kes yang duk rujukkan kita, yang dia orang datang kan, dia orang mengalami tanda yang sama. Waalaikumsalam Imam Nurul. Okey, terima kasih. Kalau ada persoalan boleh tanya, kita open kan. Yang melihat ni tuan-puan adalah berbicara dengan saya, salah seorang perawat. Jadi saya bukanlah orang kata orang admin ke orang apa, tak. Saya adalah salah seorang perawat. Dan dalam bidang perubatan ni boleh katakan, dan semua sudut saya bolehlah, saya faham. Marketing saya faham, kata content saya faham, macam mana editing video saya faham. Banyak benda-benda yang kita belajar, proses. Okey. Jadi sebalik topik yang sakit kepala tadi. Jadi bila saya alami itu, saya beranggapan kata itu adalah normal. Tetapi bila saya dah berubat dengan guru saya, dan saya jumpa, boleh kata majoriti yang terkena santau, dia orang akan alami tanda-tanda yang sama, iaitu sakit kepala. Dia akan alami migraine. Ada juga yang bila kita sembang, kita cerita dia orang migraine yang berterusan, yang berwaktu kan. Maksud dia kalau hari ni sakit petang, pukul lepas asak, sakit lepas asak je. Lepas tu esok dia akan berulang. Sebab tu saya menyenaraikan salah satu tanda terkena santau ialah sakit kepala yang berpanjangan dan berwaktu. Kan? Kalau saya dulu pukul 3, pukul 2 petang sampai petang sakit kepala. Kadang ada yang lajak sampai ke malam. Sakit kepala tu. Ada yang kita jumpa lepas asak dia sakit. Ada yang kita jumpa selepas maghrib dia mula sakit kepala. Ada juga dia mengikut. Tapi dia berwaktu. Waktu yang tetap dia lebih kurang sama je. Sakit. Maksud dia waktu itulah tindak balas santau sihir yang ada pada kita bertindak balas dengan badan kita. Kan? Jadi bila kita sakit kepala ni, salah satu jalan yang kita akan buat adalah kita pergi makan ubat, pergi ambil ubat. Tapi sebab saya sekolah rendah, saya jenis tak suka, takut hospital. Dulu kalau pergi hospital lama kan, hospital besar, hospital lama Rustak ni, bau ubat hospital pun dah takut dah. Jadi saya tak suka pergi hospital. Jadi takut, lebih baik aku sakit, tahan sakit tak apa daripada aku pergi ambil ubat. Jadi siapa-siapa yang mengalami tanda-tanda santau yang menyebabkan migraine ni, dia akan ada tanda yang kedua. Bila kita dah sakit kepala, racun-racun ataupun santau yang duduk ke bahagian kepala dah menyebabkan kita sakit kepala, kita akan alami perkara yang kedua, iaitu cepat lupa. Siapa yang terkena santau, pertama dia migraine, sakit kepala berwaktu, dan dia akan alami perkara yang kedua, dia cepat lupa. Letak barang, kat mana letak barang, kat mana aku letak barang, letak barang lupa, tak pergi orang bagi maklumat lupa, orang bagi tahu ni. Dan kesan tu sehingga sekarang saya alami. Saya tak malu nak cerita, kekurangan saya sehingga sekarang adalah saya cepat lupa. Kan? Saya benda yang saya sangat-sangat tak boleh nak ingat adalah nama orang. Kan? Orang cerita lah macam mana, lepas tu saya pergi lupa dah. Itulah kesan santau yang saya tanggung 20 tahun. Jadi ramai orang akan alami benda yang sama. Tanda yang kedua adalah dia cepat lupa. Kan? Kadang orang kata hang ni apa ni cepat lupa. Dia pun tak tahu sebenarnya kesan-kesan santau yang kita pernah tanggung tu menyebabkan kita mempunyai kesan yang kedua, iaitu lepas migraine kita akan jadi cepat lupa. Tuan-puan cuba bayangkan kalau santau tu kena pada anak muda, anak kita yang kecil, cepat lupa. Maksud dia apa? Dia susah nak belajar. Dia akan dapat result corot, dia akan duduk belakang. Dia akan dapat mungkin orang kata result dia tak bagus kan. Dia orang kata itu ya yang saya alami dulu kan.
pembelajaran saya darjah 1, darjah 2, darjah 3 excellent lah. Nombor 10 ke depan, 1, 2, 3 ke 10 nombor depan. Tapi semenjak saya sakit tu, result saya ke belakang. Corot kan. Jadi menyebabkan tak apalah kita dalam hidup ni, kalau kita corot bidang teknikal, tentang education, tentang pendidikan, kita boleh belajar bidang kemahiran. Dan alhamdulillah, bila saya pegang dalam bidang kemahiran, saya ambil bidang technical engineering dulu, mekatronik. Kalau kita buat betul-betul, kita akan berjaya lah. Alhamdulillah lah, saya peringkat dalam masa saya belajar dulu, saya dah pernah pergi Jepun, wakil negara. Kalau kata bola sepak kebangsaan, saya adalah wakil kebangsaan pergi ke Jepun, pertandingan. Jadi dalam bidang technical engineering ni, bidang mekatronik ni, itu kemahiran saya, master saya. Dulu saya pergi ke Jerman, belajar dekat sana untuk ambil kursus short course. Kita balik, jadi bidang program wiring tak ada masalah, itu bidang dahulu. Kemudian bila bidang saya tu balik ke Kedah ni, pekerjaan yang melibatkan bidang saya tu susah nak didapati. Dan saya duduk dengan guru saya, dan alhamdulillah saya membantu guru saya dalam bidang perubatan. Dan bidang perubatan ni, pertama guru saya kata, kita membantu orang. Pertama, itulah jihad. Dia guna istilah jihad. Sebab apa? Sebab pertama, dalam bidang perubatan adalah satu bidang yang bukan semua orang boleh buat. Bidang perubatan adalah bidang kita melawan jenis-jenis jin lah, jenis-jenis sihir. Orang kata kita berdepan dengan bahaya-bahaya yang melibatkan sihir. Sangat bahaya. Dan yang ketiga, bila kita duduk dalam bidang perubatan ni, guru saya kata, bila kita duduk dalam bidang perubatan, especially kita Rusufi ni, kita membantu pesakit daripada ditipu. Tipu dari segi keuangan, ditipu macam-macam penipuan. Nak berubat macam ni kena gadai tanah, nak berubat macam ni kena 10,000, nak berubat ni kena 100,000, nak berubat ni kena macam-macam. Menyebabkan syarat-syarat tu tak munasabah, sehingga kan ada yang gadai harta, kan, ada yang terpaksa gadai maruah, ada. Saya pernah jumpa bersama dengan patient yang dia tak main pun berubat. Dia duduk Johor. Dia cerita ada pengamal perubatan ni, bomoh lah, istilah bomoh ke ustaz ke tak kisahlah, kan. Ada yang sehingga tahap yang dia kata, kalau hang nak berubat ni, satu cara je, hang kena gadaikan maruah hang. Bayangkan, pengamal perubatan boleh cakap macam tu. Tok bomoh lah, tok bomoh. Dia kategori tok bomoh lah, kan. Jadi guna istilah-istilah yang orang kata menyebabkan maruah orang nak kena gadai. Jadi sebab tu guru saya kata, bang, kita duduk kat Rusufi ni, inilah perjuangan kita nak selamatkan orang dalam bidang perubatan. Dan insya-Allah kita walaupun kita tak mampu bantu ramai, kita bantu setakat mana yang kita mampu bantu, kan. InsyaAllah kalau orang nak tengok bukti-bukti kita buat rawatan buang santau, ada. Tapi bukanlah semua orang yang terkena santau tu dia mesti syarat dia keluar paku. Tak, bukan mesti syarat keluar jarum. Tak. Sebab apa? Setiap ramuan santau ni dia berbeza-beza, kan. Macam kakak saya, orang test dia, orang geram kat dia, dan perniagaan, orang hantar dia racun ulat tedung. Dia kenalah ramuan racun ulat tedung. Racun ulat tedung macam mana kita nak buang? Nak nampak dengan fizikal? Takkan nampak, kan. Tapi kita berubat, kan. Ada yang kena macam plastik atirah, okey, macam minyak putih ada orang main beli barang. Okey, jadi bila orang buat santau ni, dia kadang ada plastik, ikut orang kata dia punya petua sihir tu, ada pakai plastik. Ada yang guna gosok payuk. Kita jumpa, kita tengok sendiri, kita tengok pesakit tu yang dia terkena gosok payuk. Kita tengok sendiri pesakit kita yang dia kena paku, kena serbuk kaca, dia kena serbuk dia tape besi, tatar, kan. Kalau kata plate besi yang dia orang mesin lathe potong, dia pun canai, dia akan ada satu pintalan besi tu ada. Dan saya pernah kena jenis tu, kan. Saya pernah kena bila kita berubat orang, kan. Jadi santau ni dia mengikut bancuhan dia punya adunan ni, menyebabkan kesan pada badan kita. Jangan minta
bila berubat santau nak kena buang mesti kena nampak benda yang sama. Tak, setiap orang berbeza. Okey, Waalaikumsalam Marisa. Hari ni kita buka, kita berubat. Kita berubat sampai pukul 1 tadi. InsyaAllah esok kita akan start balik berubat. Memang kita akan berubat setiap hari Ahad sehingga hari Khamis. Jumaat 1 kita cuti. Jadi hari ni kita membincangkan tentang topik tanda-tanda santau di bahagian kepala, kan. Walaupun tanda-tanda ni dilihat sebagai tanda-tanda biasa, kan, tetapi bagi saya ini tanda-tanda bukan biasa, luar biasa. Terutama bila kita pergi check kat hospital, tanda-tanda ni orang kata tidak dapat dikesan, terutama tak dapat dikesan. Ada yang sakit kepala, migraine yang teruk tu, sehingga tahap ni doktor dah pening dah, doktor bagi ubat. Lepas tu dia sakit kepala lagi, sakit kepala. Tapi kali kedua doktor sampai tahap tukar dos ubat, kan. Dia bagi dos biasa sampai dia up dos, kan. Daripada sebiji dia bagi 2 biji. Dia tingkatan lah dos tu supaya hilang sakit kepala migraine, tapi tak hilang. Itu adalah tanda-tanda santau yang ada, tetapi tak ramai orang percaya. Tapi saya cerita berdasarkan pengalaman dan kita jumpa ramai. Live ini adalah menceritakan tentang pembelajaran untuk pengetahuan semua orang, untuk tahu apa itu tanda-tanda santau di bahagian kepala, supaya apa? Kita alert lah. Kalau kena pada kita dah pergi check hospital, dah pergi dah try macam-macam, tahu ni boleh cuba kaedah-kaedah perubatan Islam. Okey, tapi tak tahulah perubatan Islam ni, saya tak tahu. Tapi perubatan kita boleh scan, kita boleh pastikan. Dengan penceritaan perbincangan kita boleh tahu tanda santau tu macam mana, sakit dia macam mana. Saya boleh cerita sebab saya sendiri kena. Jadi saya boleh cerita sebab saya sendiri kena. Saya akan jadi migraine, sakit kepala berwaktu. Start petang akan sakit sampai malam. Itulah rutin setiap hari yang dialami oleh saya, menyebabkan saya terkena tanda yang kedua, iaitu cepat lupa. Kan, sekarang ni cepat lupa. Sekarang ni, kan, letak barang sana, kat sini, mesti lupa. Kadang-kadang lah, bukanlah teruk sangat. Saya pun tak mau lupa yang teruk, tapi lupa. Ataupun orang bagi maklumat, saya lupa, esok kena tanya balik. Lepas tu kadang-kadang sampai tahap orang cerita seminggu lepas, ada benda-benda yang lost, dah tak ingat dah cerita tu, kan. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kata kena pada budak-budak, kan, dia bagi hafal Quran pun dia susah, bagilah apa pun. Saya pengalaman dulu masuk aliran tahfiz dekat sekolah agama dulu. Saya sekolah menengah pun sekolah agama. Aliran agama tu hafiz kan. Hafal Quran tu lepas 3 juzuk lah. Lepas 3 juzuk, lepas tu dah tak tahan lah, lari tinggal. Satu mungkin lah orang kata hafalan ni adalah anugerah kepada orang-orang yang terpilih. Mungkin saya bukan kategori orang yang ada anugerah tu, kan, pilihan, kan. Ada orang boleh hafal, ada orang tak boleh hafal, kan. Tetapi kesan santau menyebabkan apa? Migraine, cepat lupa, dan orang kata susah nak belajar. Okey, bayangkan kalau kata kena budak-budak ni, saya boleh jamin budak-budak susah belajar. Sebab saya sini kena santau masa peringkat sekolah rendah. Sekolah rendah dia darjah 5, mungkin jam 4, mungkin jam 5 macam tu, saya tak ingat. Dah lama dulu, dia makan sikit-sikit. Tapi saya percaya bila saya dah duduk dalam bidang perubatan, saya dah duduk lebih kurang 10 tahun, lebih 11 tahun, dan saya faham jalan jernih hidup saya, dan saya jumpa passion yang mai, saya boleh beranggapan kalau kena pada santau pada budak-budak, anak-anak, saya boleh jamin mereka punya education merosot, kan. Dia orang akan belajar memang susah, kesian kat anak-anak, kan. Tapi kita migraine pertama, kedua kita akan jadi cepat lupa, ketiga anak-anak nak hafal susah, nak belajar susah, kesian kat mereka. Kita asyik marah mereka, tapi sebenarnya mereka terkena santau. Okey, tanda yang keempat yang terkena pada bahagian kepala, kita tengok pada mata, kan. Saya ada satu kes, saya jumpa satu brother tu, dia kerja dekat stesen bas, lama dah, dekat Al-Ustaz ni. Saya tengok urat mata dia ni penuh urat, kan. Sedangkan kalau ikut usia dia tu, dia mungkin lah dalam 30-40an macam tu. Tak logik kalau mata kita ni, tak logik, penuh urat merah ni, penuh dekat mata putih ni, penuh urat. Jadi sebab saya ada kesan juga dalam mata saya, kesan urat tu, kan. Jadi saya beranggapan yang dia ni ada santau. Jadi saya minta nombor telefon dia. Abang, minta telefon. Lepas tu dia tengok muka pelik. Tiba-tiba aku tak kenal hang nak minta nombor telefon aku. Jadi saya kata, abang ada kertas tak? Saya tulis kat atas, kata saya rasa abang terkena santau. Saya bagi kertas dia, nota tu saya bagi dia. Dia tengok kertas tu, dia terkejut. Dia kata dekat saya, macam mana tahu? Dia kata, macam mana tahu? Saya tengok mata abang, saya dah tahu abang ada masalah tu. Lepas tu dia cerita, dia sebenarnya sakit
dah berubat dah macam-macam, tapi keluarga dia tak percaya. Itu satu-satunya keadaan yang kesian pada ramai orang. Dia sakit tapi keluarga tak percaya. Brother ni sakit, isteri tak percaya. Ada satu pakcik yang duduk kat Baling, dia sakit sehingga sekarang dia mesej saya dekat 2 tahun daripada tahun lepas, tahun ni dah 2 tahun kan. Keluarga dia tak percaya, anak dia tak percaya, seolah-olah dia buat cerita. Dan saya pun tak kata apa-apa. Dia dah mencuba dah perubatan secara online, dah banyak, dah beratus. Tapi saya pelik tak, kenapa dia tak cuba guna barang Sufi yang baru ni kita bagi promo. Dah kita bagi promo lagi, special gift lagi, special price lagi kan. Saya tak faham kenapa dia tak boleh nak mencuba menggunakan barang rawatan. Sebab orang jauh dia boleh guna kaedah rawatan yang secara online ni kan, kalau jauh. Tapi sebaik-baiknya kalau bak santau, tolonglah datang kat pusat rawatan. Sebab santau ni dia bukanlah benda-benda yang boleh tak kita dapat duit dengan cara petik jari, dengan cara mudah. Susah. Jadi sama juga dalam bidang perubatan ni, dia bukan semua benda kita boleh ambil mudah, ambil enteng. Macam berubat santau boleh tak? Berubat jauh-jauh boleh tak? Berubat. Dan sedangkan kita tak ada inisiatif nak berubat diri kita, tak nak ikut aturan. Susah. Jadi bergantunglah pada setiap individu tu. Jadi saya nak cerita tanda yang keempat tadi adalah urat pada mata ni. Urat pada anak mata putih ni. Yang keempat, kesan pada mata lagi adalah mata kita akan jadi kekuningan, merah kekuningan. Itulah mata saya dulu daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, sampai kawan kata, ni pasal apa tak cukup tidur ke? Tak cukup tidur ke? Tak, sebenarnya kita cukup tidur, tapi badan kita ni. Kalau siapa-siapa yang belajar tentang kaedah-kaedah alternatif, perubatan alternatif, yang dia belajar tentang apa urat saraf di tapak tangan, di tapak kaki, di mata, dia akan menceritakan tentang apa badan kita dapat ditafsirkan melalui mata. Penyakit, awal tanda penyakit kita boleh tafsir melalui mata. Tapi kena belajar. Dia ada tembak cahaya, kita tengok urat mata macam mana. Itu dia cerita. Jadi tanda yang kelima tadi saya sebut, mata kita akan jadi merah kekuningan. Dia akan jadi macam orang isap rokok lah. Sedangkan saya tak isap rokok. Macam tak cukup tidur, sedangkan cukup tidur. Itu tanda yang kelima. Tanda yang keenam yang akan dialami oleh ramai orang, ni bawah mata dia ni akan jadi hitam. Akan jadi hitam macam sembab. Orang kata tak cukup tidur. Orang yang pakai spek mata banyak kesan tu. Saya orang kata macam mata letih. Tapi kalau kita yang normal, sihat, masih remaja, muda, kalau mata kita bawah ni hitam dan kita tak pakai spek mata, itu something wrong. Ni bawah mata ni dia macam hitam lebam, sembab je. Itu tanda-tanda, maksudnya badan kita terlalu letih nak tanggung santau yang ada dalam badan kita atau sihir yang ada dalam badan kita, yang badan kita saja yang faham, tapi kita mungkin tak faham kalau tak diberi pendedahan pengajaran. Jadi saya cerita kat sini tujuannya untuk pembelajaran, untuk kita tahu. At least kalau tak kena pada kita, kena pada keluarga kita tahu. Dan dalam keluarga saya, alhamdulillah, mak dan kami adik-adik, kami menerima kaedah perubatan Islam disebabkan pengalaman keluarga kami yang sakit dah lama dah. Tetapi ada juga yang orang pangkat-pangkat, pak-pak nakan kita, adik-adik kita yang kurang nak fokus tentang gangguan-gangguan ni, yang tak percaya. Jadi kita tak boleh memaksa mereka untuk mempercayai. Tetapi itulah pentingnya live ni, nak bagi tahu pengetahuan pada semua bahawa santau terwujud. Percaya tak percaya nombor 2, itu terpulang. Dah kita tanggung, dan kebanyakan saya jumpa dah kena, dah sakit teruk, dah pergi hospital, jawapan pun membingungkan kita. Tak salah hospital, tapi salah kita sebab kita tak cuba alternatif, menyebabkan kita jadi sakit lah. Kita jadi macam, aku ni sakit sebab apa. Ada yang tak percaya tentang bidang perubatan Islam, dia buat operate jantung, kata jantung, tengok jantung okey, satgi dia tukar ke paru-paru, tebuk paru-paru, tengok okey, pergi tebuk buah pinggang okey. Dan akhir sekali makcik ni dia dah meninggal. Jadi keluarga dia tak puas hati nak saman hospital. Salah keluarga dan salah kita, sebab kita dah tahu lah kaedah tu bukan sakit je, kenapa tak cuba dalam bidang-bidang perubatan Islam. Itu yang saya nak dedahkan, nak jelaskan. Jadi ada dua bahagian. Yang pertama yang saya cerita tentang ingatan, sakit bahagian migrain. Kedua saya cerita tentang mata.
Ketiga adalah berkaitan dengan telinga. Siapa-siapa yang terkena santau, dia akan alami tanda apa tau? Satu, dia orang kata macam dengar tak dengar. Kan? Dengar tak dengar. Sampai tahap bila orang cakap ni, apa dia? Apa dia? Orang tegak, hang ni pekak kot. Sedangkan kita tak pekak pun. Kita normal macam biasa. Pergi hospital pun akan kata, kalau pergi cek dekat ENT pun, pakar ENT pun dia akan cerita telinga kita okey, pernafasan kita semua okey. Sedangkan kita ada problem. Problem sebab apa? Sebab santau. Kita akan jumpa benda ni, kita tak akan nampak dengan mata kasar, tetapi badan kita dia boleh tunjuk. Jadi kesan dia telinga kita jadi macam dengar tak dengar. Jadi orang bagi tahu kita macam apa dia? Ulang balik menyebabkan orang kata hang ni pekak. Kerap sangat orang kata hang ni pekak, sedangkan kita tak pekak. Jadi maksud dia apa? Urat saraf berkaitan dengan urat bahagian mata kita ni ada masalah. Okey, itu yang ketiga lah, telinga. Telinga ni dia kadang jadi bengkak. Macam telinga saya ni kesan dia ada bengkak dalaman. Tapi check kat hospital kata normal, tak apalah, kita anggap itu normal lah. Dan telinga saya sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif sehingga sekarang. Okey, jadi tanda yang berikutnya berkaitan dengan pernafasan. Pernafasan ni ramai orang tak dapat kesan, termasuk saya, tetapi pernafasan kita ni jadi kurang sensitif. Kurang sensitif maksud dia apa? Kalau bau pun kita tak apa nak dapat kesan. Kita macam orang kerja bawa lori sampah kan. Bila dia dah duduk dengan sampah tu, dia immune tau. Hidung dia jadi macam tak bau tau, dia tak bau. Kan? Kalau orang dia kerja dia macam tu, kerja dengan besi, dia bau masam, dia tak bau dah bau tu. Melainkan orang lain yang baru main duduk, dia akan sensitif. Macam tu lah kesan hidung kita. Bila yang orang dah terkena santau ni, dia bau barang-barang ni, kadang-kadang dia tak kuat. Tapi hidung ni dia susah nak cerita sebab kita tak dapat nak ditrace sangat. Menyebabkan apa? Bila mulut kita, orang yang terkena santau, mulut dia bau hanyir. Hidung ni tak boleh bau. Hidung ni tak boleh bau. Mulut kita akan bau hanyir, bau macam longkang, orang kata kan, bau macam sotong yang orang kata yang dah rosak, bau macam perut ikan, bau busuk, bau hanyir. Hidung kita tak boleh kesan, tetapi kawan-kawan dekat kita akan bau lah. Dia orang bau, dia orang kebanyakan tak cakap dengan kita. Dia orang akan duduk sembang belakang pun mengata ita lah, kata apa mulut longkang, mulut bau busuk, tak jaga. Sedangkan kalau ikut aturan kita berus gigi okey lah kan. Ataupun kalau kita macam puasa, mulut kita akan bau, tapi dia bau puasa dan bau busuk ni tak sama dengan bau hanyir. Tapi orang yang terkena santau, mulut nafas dia berbau hanyir. Dia bau hanyir. Dia bau macam tu lah, bau macam perut ikan, bau yang pelik. Itu kesan pada mulut. Dan kesan yang saya alami sampai tahap satu ketika tidur bantai, tidur malam, bangun ni penuh darah ni. Maksud ayat liok kita keluar dengan darah sekali. Penuh ni, tepi-tepi ni lekat darah, dekat bantai keluar darah. Benda tu kita tak boleh nak kontrol. Berus gigi, kerap gusi berdarah. Boleh katakan majoriti setiap hari berus gigi mesti darah. Gusi mesti darah. Selepas saya buang santau, alhamdulillah sehingga sekarang gusi saya orang kata tak berdarah dah. Kalau dulu gosok sikit berdarah, dan kita boleh rasa darah kita tu memang dah hanyak. Kita boleh kata kerap lah kita duduk makan darah kita sendiri kan. Duduk rasa mulut kita macam bau darah, bau hanyak. Itulah benda-benda yang saya alami. Dan bila kita kena santau di bahagian kepala, kita punya selera makan kita, orang kata dia tak macam satgi kita rasa nak makan, kita makan. Kadang-kadang bila kita rasa tak mau makan, kita tak makan. Dan walaupun kita rasa nak makan sangat-sangat, tapi kita makan tak pernah habis. Itulah keadaan yang pernah saya alami. Makan sikit tak habis, makan banyak pun tak habis. Dan ayak ni kalau minum mesti tinggal. Kebiasaan lah orang, kalau kata orang membelah, itulah tanda-tanda orang membelah. Makan tak pernah habis, ayak minum pun tak pernah habis. Jangan pula semua dah jadi habit tu terkejut jadi membelah pula. Maksud dia apa? Makanan yang kita beli mestilah kita kena habiskan. Tapi bila saya sakit masa dulu, rasa selera nak makan sangat, tapi beli order macam biasa, makan tak habis, tolak kat kawan. Dan kalau kita makan sikit pun tak habis. Itu yang normal. Dan benda yang tak bagusnya berkaitan dengan keadaan saya tu adalah apa? Bekas kita makan, bekas racun yang ada, badan kita dah terkena santau. Macam ayat liang kita kena kat sudu ke, kena kat bekas makan tu. Sebenarnya bekas makan tu tidak boleh dikongsikan kepada orang lain. Tak boleh. Jadi salahnya saya dulu, bila saya tak habis, saya tolak kat kawan saya.
Tapi mungkinlah masa dulu pun saya agak dulu saya menjaga hygiene juga. Biasa saya akan tarik dulu bahagian saya nak makan, bahagian tak makan tu saya tak sentuh, saya tolak tepi. Jadi mungkinlah keadaan makanan tu selamat. Tetapi kalau kata suami isteri, kebanyakan yang main di sini, kalau isteri atau suami yang terkena santau, pasangan dia mesti akan ada juga kesan-kesan sakit. Sebab apa? Bekas kita suami kita makan, bekas kita anak-anak kita makan. Contohnya ayak kan, mak lah yang selalunya jadi macam ni. Dia minum, dia ada santau ni, ayak liok dia masuk dalam cawan. Sekali anak main minta, mak nak minum ayak, kita bagi. Anak ni biasa sakit, dia tak banyak pun tetap sakit. Bila kita cek, biasa akan ada kat orang panggil tempiah. Sebab apa? Badan kita ada racun kan, santau tu duduk jalan dalam badan kita, masuk cawan kita, dia boleh kena pada orang yang dekat dengan kita. Benda ni sama juga dalam keadaan konsep siapa-siapa yang membela, yang ada ambil ilmu, yang pengamal, yang ada pendamping, dia ada jin kan, dia kita pakai, kalau kita pakai, pasangan tetap akan kena. Dia ada yang kes-kes yang teruk, yang pakai ilmu ni, dia tak balik, tapi benda dia tu balik, main tidur dengan isteri, main bersama, jadi macam-macam yang kita jumpa. Jadi tak ada faedahnya membela, tak ada faedah pun ada pendamping nak kata hebat, sedangkan orang rumah kita dia tidur, tak bagus. Jadi sama juga kes yang santau tadi, siapa-siapa yang terkena santau, yang mempunyai tanda-tanda yang saya sebut bahagian kepala tu, boleh cek balik. Sebab apa? Saya cerita secara detail tanda-tanda santau yang terkena pada bahagian kepala. Bahagian kepala, ingatan, cepat migrain yang berwaktu, migrain yang mesti lebih pada 3 hari. Sakit je mesti lebih 3 hari dalam seminggu. Maksudnya 4 hari 5 hari tu biasa, normal. Dan sampai satu tahap, dulu bila saya sakit, migrain ni adalah benda yang biasa bagi saya. Sakit kepala tu bagi saya dah biasa, sebab kita dah tanggung lama. Tapi baiklah kita berubat, dan akan jadi lupa, belajar susah, pendengaran dengar tak dengar, orang cakap pekak, mata silau, bawa kereta waktu malam ni. Kalau bawa kereta, bawa motor, kalau ada lampu high beam, mata kita akan jadi titik-titik berkunang-kunang, nampak putih dalam mata ni kan. Jadi menyebabkan bila kita bawa kereta ni bahaya. Kalau kita tak steady, mungkin kita akan berlaku kemalangan. Dan mata ni, mata yang orang kena santau ni, mata dia waktu siang pun dia akan nampak macam minyak berjalan dalam mata. Kalau dia tengok cerah macam ni pun dia akan nampak minyak berjalan dalam mata. Itu adalah tanda-tanda santau yang orang kena. Kalau dia picek mata dia okey, semua okey, bahagian kepala badan dia semua okey, tapi dia ada alami yang tanda saya sebut tadi, tolong picek dalam bidang perubatan. Sebab apa? Benda ni bukanlah biasa, tapi luar biasa. Itu baru cerita tentang tanda di bahagian kepala. Santau dia akan makan satu badan kita. Dia akan makan jantung, dia akan makan paru-paru. Dia akan efek paru-paru, jantung, urat belakang, tulang belakang, bahagian alat sulit, kemaluan, bahagian perut. Dia akan tangkap semua satu badan, pinggang-pinggang semua dia akan rosak. Dan kebiasaan orang yang terkena santau, dia akan dikaitkan dengan sakit kepala tu dengan gastrik. Saya bila saya dah rujuk, dan bila saya sendiri pernah kena santau melalui makan, saya sendiri pernah kena rasa gastrik, saya mengeluarkan satu pendapat, satu hujah. Pesakit yang terkena gastrik, dia ada dua potensi. Satu potensi disebabkan oleh tak jaga makan, tetapi ada satu lagi gastrik yang memang kategori kita ni jaga makan pun okey, tak ada lah pelik sangat, tak ada makan terlalu pedas sangat. Tapi bila terkena santau, terkena gastrik, maksud dia apa? Dia adalah gastrik disebabkan oleh racun yang kita makan, santau. Dia akan rosak kita punya usus, kita akan jadi pedih, kita akan jadi pedih ulu hati, kita akan rasa air liuk, pedih-pedih, pedas-pedas kat tekak kita. Itu adalah tanda-tanda santau. Jadi bagi saya itu saja live saya untuk kali ini. Kalau ada apa soalan boleh tanya, boleh ajukan apa soalan. Kita mudah-mudahan orang kata kita boleh kongsi untuk ramai. Tapi tujuan saya untuk live kali ini adalah menceritakan tentang santau di bahagian kepala saja. Sebab apa? Sebab bila kita sakit bahagian kepala, kita mudah teris, kita mudah kesan. Migrain ni siapa pun sakit mesti dia dapat kesan sebab dia bahagian kepala. Kalau cepat lupa, kita boleh nampak kesan dia cepat lupa. Siapa yang jenis belajar susah-susah nak belajar, kita cek benda tu ada. Tetapi ingat siapa yang ambil dadah, yang ambil ganja, yang ambil ais, yang ambil benda-benda pelik ni, dia akan efek juga otak. Tapi saya tak tahulah kategori orang tu macam mana. Tapi kalau kita seorang yang normal, sihat, hidup biasa, tapi kalau kita ada tanda tadi, maksud dia tolonglah cek balik.
kesihatan kita, apa faktor menyebabkan kita alami sakit ni. Dulu saya tak percaya, dulu saya seorang yang tak percaya. Selama 20 tahun, 23 tahun saya tak pernah percaya benda-benda mistik ni. Walaupun keluarga saya sakit, tapi saya macam, oh aku sihat, berubatlah orang lain. Kan, aku okey je, berubatlah yang mana sakit, kakak saya, adik, berubatlah mereka. Kan, tapi bila saya main kat Rusufi, berubat sendiri diri, bila dah kita tengok sendiri santau sebelum sakit, macam mana kita sakit, selepas kita berubat, kita tahu kesihatan kita macam mana, barulah saya percaya tentang santau sihir ni. Dan waktu itulah saya mula mengkajilah santau tu macam mana. Saya mengkaji dalam bidang perubatan ni macam mana kaedah dia, saya kaji. Dan sebelum saya nak ikuti dalam bidang perubatan ni, saya buat dulu solat istikharah untuk menentukan jalan yang saya pilih ni betul ataupun tak. Sebab apa? Saya dah ada bidang teknikal, saya dah bekerja lah dulu. Tetapi bila kita nak bantu orang, kita kena percaya yang jalan tu mesti betul dan jalan tu sesuai. Kita tak mau, macam saya tak mau duduk dalam satu bidang perubatan yang menipu orang. Yang ada patient mai, dia berubat banyak tempat kata santau. Okey, mai check kita kata santau. Cerita dia sama. Ada yang berubat, orang kata mainan orang. Ada yang kata kena saka. Ada kata pendamping. Mai check rupanya kes yang lain. Sebenarnya dia disebabkan oleh santau. Jadi kita punya cerita tak sama orang. Kita takut, kita menipu orang. Itu je. Kalau berubat, kalau orang tu sihat, alhamdulillah, tak apa, selesai kes. Tapi kalau berubat, lepas tu duk kata orang tu ulang, lepas tu orang tu ulang. Saya cukup tak berkenan dengan perkataan yang orang tu ulang. Sebab kalau orang tu santau, dia buat kali pertama, dia ulang kali kedua. Kami ada satu kes, satu patient, dia kena 4 kali ulang. Dia main berubat hari ni, esok orang buat balik, hari ketiga dia main balik, kita buang balik kali kedua, selang lagi orang buat kali keempat. Dia dalam masa sebulan tu dia dah meninggal dah. Ini cerita lama dalam bidang perubatan kita. Dan hari ni ada satu patient mai, seorang cikgu, dia mai nak check lah sama ada dia terkena santau ke apa kan. Tapi bila kita check, kita scan, dia bukan santau pun, dia lebih kepada medical. Jadi kita sediakan kaedah rawatan medical yang sesuai dengan kaedah herba, dan kita minta dia jaga makan, dan kita buat, orang kata kita cuba buat solat ajak lah. Guru kita ambil nama dia untuk buat solat ajak. Kita tengok bila dia main, kita tengok tindak balas. Adakah bila kita buat rawatan ni, dia ada tak wujud unsur-unsur gangguan. Kalau wujud, kita buat rawatan. Lepas ni untuk gangguan. Tetapi masa dia main kita tadi, kita scan, dia tak ada langsung tanda-tanda gangguan. Tak nampak pun ciri-ciri gangguan pada dia. Tetapi dia lebih kepada sakit medical. Itulah pentingnya bila main berubat dengan kita kenalkan dengan cara betul. Dan kita cas atas barang-barang rawatan bersesuai dengan kes. Kita tak ada orang kata cas atas angin. Sekok 100.5, 200, ada yang 300, ikutlah, ikut suka nak cas berapa. Tapi sebenarnya hakikat tak buang. Itu je. Dan guru kami, dia cerita, bab nak buang jin ni bukanlah kali pertama kita berjaya terus buang. Tak, dia kata kadang-kadang tu benda tu lari. Bayangkan kita dah cas ke orang tu buang sekok, tiba-tiba benda tu lari lah. Contoh, kita dah cas tapi kita tak buang, benda tu lari. Lepas tu kali kedua kita cas tapi benda yang sama. Maksud dia apa? Kita dah tipu customer kita lah. Sebab tu guru kita bab buang gangguan ke buang apa, setakat ni kita tak ada apa-apa cas. Tak ada apa-apa cas. Kita hanya cas atas barang-barang rawatan yang diperlukan untuk pulih, untuk rawat diri pesakit. Itu saja. Itulah kaedah kita yang kita ketengahkan, lebih kepada herba dan doa-doa yang terpilih lah. Guru kita buat doa untuk perawatan. Jadi kalau kata berdasarkan pada kami ni, kami membantu mempermudahkan urusan. Dan saya boleh bercakap, saya tahu tentang teknikal, saya dah pernah kena santau, saya pernah berubat. Jadi tugas saya adalah berkongsikan maklumat. Orang kata kita belajar, sama-sama belajar, sama-sama memahami tanda-tanda santau. Supaya apa? Bila kita tahu, kalau kita dah berubat macam-macam tempat, silakan. Tetapi kalau tak berjaya, boleh cuba ikhtiar cara Aura Sufi. Itu saja daripada saya. Jika ada apa-apa kekurangan, kesilapan, saya mohon maaf. Daripada saya, daripada ujung rambut hingga ujung kaki, dalam hati kita ni ada jiwa. Jiwa tu adalah roh kita. Dalam jiwa ada perasaan. Allah utuskan, anugerahkan diri kita tu ada perasaan. Dalam perasaan kita tu, kita akan ada rasa apa? Rasa sayang, cinta, rindu.
Itu perasaan. Dan perasaan tu, perasaan kasih sayang, cinta dan rindu tu kan, adalah anugerah kepada kita kan, untuk kita saksi dengan Allah. Tetapi untuk siapa perasaan ni? Untuk keluarga kita, untuk anak-anak, untuk isteri, untuk suami, untuk orang yang berada sekeliling kita. Jadi dengan perasaan itulah buatlah tindakan yang betul untuk merawat keluarga kita. Kalau kita sayang suami kita, tolong berubat suami kita. Kalau kita sayang anak kita, berubat anak kita. Kalau kita sayang diri kita, berubat diri kita. Supaya apa? Supaya tak ada lah kesan-kesan yang negatif memberi kesan kepada keluarga kita kan. Kita berubat juga kes-kes jenis kanser, tetapi kanser biarlah tahap 2 ke bawah, sebab dia boleh dirawat dengan baik. Tetapi kalau dia dah masuk tahap 3, tahap 4, dia susah nak baik. Dan kebanyakan orang dia beranggapan dengan cara berubat dia akan boleh hilang masalah dia. Dan ada penyakit yang Allah dah utuskan, dah tetap dah takdir yang pankreas kita akan ada masalah. Jangan mai nak bagi sihat tapi makan cara orang biasa, teh tarik, melokau, gula yang terlalu banyak, menyebabkan apa? Badan kita dah tak boleh nak handle dan kita tetap akan ada kencing manis. Jadi yang sebaiknya adalah apa? Jaga makan, bersenam dan membuat rawatan supaya apa? Terkawal. Itu saja. Itu yang penting, kita kawal. Jadi kalau kita sayang diri kita, keluarga kita, berubat. Itu saja. Dan saya pun kena pegang kata-kata tu, dan saya pun masih merawat diri saya dengan kaedah-kaedah yang sesuai dengan semasa. Dan bila kita rasa sakit badan, kita sakit urat, kita buat mandi herba. Macam saya buat mandi herba. Dan bila kita ada masalah yang lain, kalau kolesterol kita pun kadang kita tak jaga makan, kolesterol kita naik, minum air lemon. Kalau siapa ada masalah jantung, ambil bawang putih. Teknik kita adalah teknik herba yang ada dalam rumah. Kalau darah kita tak cantik, tak elok, ambil serai. Itulah kaedah-kaedah yang kita terapkan kepada pesakit, patient, untuk diamalkan. Dan sebaiknya lah kalau kata campur dengan barang-barang rawatan kita, dah diruqyah dan lebih berkesan. Terutama jenis-jenis sihir, santau lah, saka dia lebih berkesan pada bentuk. Tapi sakit-sakit medical ni kena jaga makan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi live yang akan datang dengan tajuk-tajuk yang berbeza-beza lah. Ada satu sebelum saya live ni, baru ni kita ada berjumpa dengan guru, berdepan dengan guru kami masa kami ada mesyuarat. Guru kami kata satu topik lah bagi saya penting, sejauh mana kita berbicara dengan pasangan hidup kita dan memohon maaf dengan mereka. Jadi topik tu bagi saya penting sebab selama ni bagi saya topik tu macam lepas raya, masa raya kita salam je, kita salam keluarga kita kata hai sama ayah, minta maaf, kita jumpa mak kita minta maaf, cek apa semua. Tetapi hakikatnya sedalam mana, guru saya kata sedalam mana permintaan maaf tu dimaafkan. Jadi bagi saya tak apa, nanti ada masa kita akan ujah tentang topik kemaafan, memohon maaf dengan seseorang. Sebab apa? Baru saya sedar bila guru kami beritahu tentang tu, bila kita tanya kawan-kawan kita balik, hang ada tak merasa dia dengan aku ni, rupanya dia kata ada, hang maaf aku, tak maafkan lagi. Maksud dia ada benda-benda yang rupanya menyebab penghalang perjalanan kita tu terhalang. Maksud dia mungkin doa kita terhalang, mungkin perbuatan kita terhalang, so hidup kita tu terhalang. Setengah orang kata pintu rezeki ni disebabkan apa? Derhaka ibu bapa kita terhalang. Jadi menyebabkan benda-benda halangan ni yang menyebabkan orang kata pintu rezeki kita atau perjalanan kita sempit. Jadi kalau kita selesai masalah ni, dia akan satu persatu akan terbuka. Jadi bila guru kami cakap benda tu, jadi bagi saya topik ni sangat penting. InsyaAllah ke depan saya akan bincangkan tentang memohon maaf kita kalau kata ada masalah lagi. InsyaAllah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.